Sekarang saya menjemput Yang Berhormat Menteri Kewangan untuk menggulung 20 minit. Terima kasih, Datuk Yang Bertua. Soalan Yang Berhormat Arau, saya akan cuba jawab mengenai jumlah baki belum selesai pinjaman kerajaan negeri kepada Kerajaan Persekutuan yang terkini secara terperinci. Baki belum selesai pinjaman kerajaan negeri kepada Kerajaan Persekutuan sehingga 31 Oktober 2020 ada berjumlah 15.26 bilion ringgit, menurun sebanyak 2.9% berbanding 15.71 bilion pada 31 Disember 2019. Jumlah baki belum selesai pinjaman kerajaan negeri mengikut kategori utama projek adalah seperti berikut. Kategori pertama untuk projek bekalan air, baki belum selesai pinjaman adalah sebanyak 9.33 bilion ringgit. Kategori kedua adalah projek perumahan awam kos rendah sebanyak 1.25 bilion ringgit. Kategori ketiga adalah untuk projek-projek di bawah Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri (PKN), iaitu sebanyak 1.06 bilion ringgit. Dan kategori akhir adalah pelbagai kerajaan negeri, projek pelbagai kerajaan negeri seperti pembinaan bangunan pentadbiran kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan sebanyak 3.61 bilion ringgit. Pecahan terperinci baki untuk pinjaman kerajaan negeri di bawah projek bekalan air, apakah kerajaan ada dalam cadangan untuk menukar status pinjaman kepada grant? Ya. Saya habis jawapan. Terima kasih. Pecahan terperinci baki sebelum pinjaman ke negeri dan kategori sehingga 31 Oktober akan diberikan. Mengenai jumlah tunggakan pinjaman kerajaan negeri kepada Kerajaan Persekutuan sehingga RM31 adalah 4.42 bilion ringgit yang seperti saya sebut tadi. Sebagai langkah penyelesaian isu tunggakan pinjaman, Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri sering melaksanakan rundingan bersama bagi mengenal pasti kekangan kewangan yang dihadapi oleh Kerajaan Negeri dan melaksanakan langkah-langkah pemulihan pinjaman berdasarkan persetujuan dengan kedua-dua pihak. Antara langkah pemulihan pinjaman yang boleh dilaksanakan adalah melalui penjadualan dan perstrukturan semula pinjaman mengikut kemampuan dan kedudukan kewangan semasa Kerajaan Negeri. Yang berhormat, saya nak jawab soalan MAS tadi, ya. Malaysia Airlines. Berkuling baru. Ya. Ini pelan terkini perstrukturan semula MAS dan juga keputusan untuk menjual MAS serta beberapa soalan mengenai Malaysia Airlines. Datuk Pengerusi, berhubung dengan peruntukan yang disediakan untuk turus pesawat Sdn Bhd, ianya merujuk kepada bantuan geran untuk bayaran balik pinjaman berhubung dengan kos pembelian pesawat A380 Malaysia Airlines. Sebelum ini, kos tersebut mampu dibiayai oleh Malaysia Airlines. Namun, dengan dilanda krisis COVID-19, kerajaan telah mula membantu membiayai bayaran pinjaman tersebut dengan 180 juta ringgit pada tahun ini dan diteruskan tahun depan dengan 219 juta ringgit. Selari dengan pelaksanaan Pelan Pemulihan Malaysia Airlines System (MAS) yang bertujuan menstruktur semula dan memulihkan operasi syarikat penerbangan nasional, Malaysia Airlines Berhad ataupun MAB telah ditubuhkan pada 7 November 2014. Penubuhan MAB bertujuan untuk mengambil alih operasi aset dan liability syarikat MAS. MAB seterusnya diletakkan di bawah Malaysia Aviation Group Berhad (MAGB) yang dimiliki sepenuhnya oleh Khazanah. Memandangkan kerajaan tidak mempunyai sebarang pegangan saham dalam MAGB dan MAB, sebarang cadangan pemulihan dan penstrukturan syarikat telah tertakluk kepada pertimbangan dan kelulusan lembaga pengarah Khazanah, ya, selaku pemegang saham tunggal syarikat. Sehingga ini, Khazanah telah menyuntik sebanyak 28 bilion ringgit ke dalam syarikat penerbangan tersebut, manakala jumlah liability MAGB pada masa ini yang akan disusun semula adalah dianggarkan sebanyak 16 bilion ringgit. Projek penstrukturan semula MAS ataupun MRP 5 tahun telah dilancarkan pada tahun 2015 dengan implikasi yang seperti disebut tadi, kewangan 6 bilion ringgit. Syarikat penerbangan MAS telah menunjukkan kemajuan yang merangsangkan sehingga awal tahun ini sebelum dilanda krisis COVID-19. Pada tahun 2019, MAB telah mencapai hasil 18% lebih baik daripada bajet. Prestasi kewangan MAGB antara tahun 2015 hingga 2018 adalah seperti berikut. 2015 kerugian 1.1 bilion, 2016 kerugian 700 juta, 2017 kerugian 1.2 bilion dan 2018 kerugian 1.3 bilion. Setakat 31 Ogos ini, jumlah kecairan yang dimiliki oleh kumpulan MAGB adalah kira-kira 366 juta ringgit.
selain kira-kira 578 juta ringgit yang tersedia untuk digunakan daripada dana yang diperuntukkan oleh Khazanah. Kesan COVID-19 terhadap industri penerbangan secara global adalah amat buruk dan Malaysia Airlines tidak terkecuali daripada menerima impak daripada penularan pandemik ini. Malaysia Airlines kini beroperasi dengan kira-kira 75% daripada pesawatnya tidak dapat diterbangkan akibat sekatan perjalanan dan turut menyaksikan kapasiti dan juga pendapatannya terjejas. Keputusan untuk menutup atau menghentikan operasi MAJB masih belum dilakukan dan bergantung kepada hasil rundingan MAJB dengan pihak pemiutang dan pemajak bagi menstruktur semula syarikat. Dalam masa yang sama, pihak pengurusan Khazanah juga akan melaksanakan usaha terbaik bagi memastikan kebajikan kaki tangan kumpulan MAJB terpelihara, termasuk sekiranya perlulah bayaran pampasan yang setimpal yang mematuhi undang-undang pekerjaan. YB Damansara ada sini? Tak ada? Ada. YB Damansara ni subjek yang selalu dibangkitkan. Datuk Yang di-Pertua, kerajaan melalui sebuah pasukan rundingan yang diketuai oleh Pegawai Negara telah mengadakan rundingan dengan Goldman Sachs bagi mendapat pampasan ke atas kecuaian dan penipuan dalam transaksi penerbitan 3 bond berjumlah 6.5 bilion ringgit oleh 3 anak syarikat 1 MDB ataupun 1 MDB. Rundingan penyelesaian tersebut telah diadakan selama 5 hari bermula 20 Julai hinggalah 24 Julai tahun ini. Hasilnya, kerajaan telah berjaya memuktamadkan rundingan dengan Goldman Sachs yang telah bersetuju untuk membayar 3.9 bilion US dollar bagi jumlah penyelesaian charge dan tuntutan tertunggak berkaitan dengan 3 urus niaga bond yang telah disusun dan diatur oleh Goldman Sachs untuk 1MDB. Penyelesaian ini merangkumi bayaran tunai, silakan. YB Damansara. Teruskan dulu, teruskan. Teruskan jawapan dulu. Tapi kalau nak masuk. Okay. Alright. Penyelesaian ini merangkumi pembayaran tunai 2.5 bilion dollars dan jaminan untuk pengembalian penuh berjumlah sekurang-kurangnya 1.4 bilion dollars dari segi aset yang berkait. I think all these facts yang izin YB Tony Paul tahu. Jadi mula saya tambah mengenai Kementerian Kewangan lah yang disebut tadi. Kementerian Kewangan mengambil maklum bahawa kerajaan terdahulu juga telah menuntut about 7.5 bilion US dollar daripada Goldman Sachs. Walau bagaimanapun, saya nak ulang sekali lagi Yang Muhammad Damansara, Goldman Sachs pada masa itu hanya menawarkan sebanyak 1.7 bilion US dollar, iaitu 23.33% daripada jumlah yang dituntut. Okey, saya hanya nak menegaskan fakta bahawa bayaran yang dibuat oleh Goldman Sachs adalah hanya 2 bilion US dollar dan baki 1.9 bilion US dollar hanya 1.4 bilion atau 1.59 bilion hanya merupakan jaminan sahaja ke atas segala tuntutan yang kita akan perolehi daripada Amerika Syarikat. Terima kasih, Damansara. Okay, terima kasih. Mungkin saya jawab satu lagi soalan YB Bagan ada di sini. Ini mengenai isu Pulau Pinang mengenai pinjaman. ICBC tak jawab. ICBC tak jawab. Saya jawab sekali lagi. Sorry. Okey, boleh saya jawab yang YB ada 3-4 YB membawa soalan ini mengenai isu kerajaan ataupun saya sendiri telah menarik balik pinjaman untuk projek LRT di Pulau Pinang atas dasar membalas dendam seperti mana yang didakwa oleh beberapa YB di sini. Untuk makluman, Kementerian Kewangan telah menerima surat daripada Bank Pembangunan Asia ataupun Asia Development Bank bertarikh 25 Januari mengenai permohonan Kerajaan Negeri Pulau Pinang yang berhasrat untuk mendapatkan pinjaman ADB bagi membiayai projek transit aliran ringan LRT Pulau Pinang. Ini berjumlah 500 juta US dollar ataupun 2 bilion ringgit. Dalam hubungan ini, pihak ADB telah mencadangkan 3 option pembiayaan seperti berikut. Pertamanya dengan izin direct loan to the state government with sovereign guarantee from the government of Malaysia, atau direct loan to the government of Malaysia with relending to the state government, atau direct loan to a special purpose vehicle with sovereign guarantee from the government of Malaysia. Perbincangan lanjut antara pihak MOF dengan pihak ADB bersama-sama dengan Kerajaan Negeri Pulau Pinang telah diadakan pada 17 Julai 2019 dan memutuskan supaya ADB melaksanakan proses due diligence bagi menyediakan kertas cadangan pinjaman projek yang terperinci. Pada 18 Julai 2019, mantan
Menteri Kewangan Yang Berhormat Bagan telah mengeluarkan surat tiada halangan kepada ADB untuk melaksanakan due diligence. Walau bagaimanapun, kebenaran tersebut tidak memberi apa-apa obligasi di bawah undang-undang domestik atau antarabangsa yang boleh dikuatkuasakan di pihak kerajaan dan ia tidak boleh ditafsirkan sebagai perjanjian yang mengikat pihak kerajaan. Selain itu, Mesyuarat Jemaah Menteri pada 19 Julai telah bersetuju 2019 telah bersetuju bahawa kerajaan negeri tidak boleh membuat pinjaman yang melibatkan jaminan kerajaan tanpa mendapatkan kelulusan kerajaan persekutuan terlebih dahulu bagi mengelakkan bebanan hutang ke atas kedudukan kewangan kerajaan. Sebarang kelulusan terhadap pinjaman baharu yang melibatkan jaminan kerajaan hendaklah dipastikan tidak menjadikan jumlah hutang kerajaan melebihi had siling statutory yang ditetapkan. Justru itu, Kementerian Kewangan dan Menteri Kewangan tidak menerima laporan due diligence tersebut daripada ADB. Dan oleh itu, isu jaminan pinjaman daripada ADB tidak berbangkit kerana perkara ini belum dibentangkan untuk kelulusan Jemaah Menteri memandangkan sehingga kini. Oleh itu, dakwaan bahawa Kerajaan Persekutuan tidak perhatian terhadap pembangunan negeri Pulau Pinang adalah tidak benar sama sekali. Perlu difahami bahawa keputusan yang dibuat oleh Kementerian Kewangan untuk tidak meneruskan pinjaman dengan ADB adalah berkaitan dengan sumber pembiayaan bagi pelaksanaan projek pembangunan dan bukannya melibatkan cadangan pembatalan projek. Seperti yang dimaklumkan, seperti semua projek pembangunan perlulah dikemukakan kepada UPE, JPM. Terima kasih. Memang saya rasa apa yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan membuktikan bahawa tidak ada pinjaman secara rahsia seperti mana yang didakwa oleh Yang Berhormat Pekan. Kerana kita mengikuti kriteria ditetapkan oleh ADB. Dan seperti mana yang dimaklumkan oleh Yang Berhormat sendiri dan juga diketahui oleh Yang Berhormat dengan lebih mendalam dari saya. Ya, kalau kita lihat ADB adalah sebuah institusi kewangan di mana mereka ada dia punya urus tadbir dan hanya akan membuat pinjaman sekiranya peminjam mampu membuat bayaran balik. Sekiranya tidak, ADB tidak akan memberikan sebarang pinjaman. Dan tentulah kalau kita sebut tentang sovereign guarantee, itu adalah dalam piagam ADB kerana mereka tidak boleh pinjam kepada mana-mana pihak, hanya kepada state party, iaitu negara seperti Malaysia. So di sini saya adalah berdasarkan laporan berita. Dan saya hendak mendapat itu pengesahan daripada Yang Berhormat Menteri bahawa pihak Kementerian Kewangan masih belum membuat keputusan muktamad tentang tawaran untuk meminjam 500 juta US dollar kepada Kerajaan Negeri Pulau Pinang untuk projek LRT ini. Kerana kalau kita lihat laporan, ia menggambarkan seakan-akan ia telah ditolak. Tapi sekiranya tidak, tentu saya harap Yang Berhormat boleh menimbang semula kerana Negeri Pulau Pinang adalah negeri yang mempunyai pinjaman hutang yang paling rendah di antara semua negeri di Malaysia dan prestasi kewangan yang paling cemerlang. Saya harap boleh dipertimbangkan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bagan. Ya, saya cuma nak mengesahkan dengan izin before this tak ada jaminan kerajaan. Itulah saya nak perbetulkan. Jadi saya tidak menarik balik apa-apa jaminan kerana jaminan kerajaan tidak ada buat masa ini. Tapi nak jawab your question tadi, sebagai makluman, semua pinjaman multilateral ni perlu dipohon peruntukan di bawah Pembelajaran Pembangunan DE seperti mana Yang Berhormat Mantan Menteri tahu. Jadi sekiranya kerajaan bersetuju, sumber pinjaman daripada ADB peruntukan perlu disediakan di dalam belanjawan tahun dan rolling plan rancangan Malaysia. Projek pembangunan tersebut perlu dikemukakan untuk penelitian lanjut EPU lah ataupun unit perancangan ekonomi Jabatan Perdana Menteri. Keputusan MOF pada masa itu kerana kita melihat pinjaman daripada ADB pada masa itu adalah tidak selaras dengan pandangan yang disediakan oleh Bank Negara Malaysia kerana pasaran kewangan Malaysia mempunyai kecairan yang tinggi. Dan kerajaan boleh memperoleh dana dari pasaran tempatan. Jadi tak payah menggunakan ADB. Kerana kadar pinjaman keseluruhan all-in rate yang ditawarkan oleh ADB ini sebenarnya 40% jauh lebih tinggi daripada MGS. Ya. So, jadi oleh itu kita kena mengkaji semula ataupun kadar sekuriti kerajaan. Just to give you the information dengan izin, ADB lending rate for 10 years kalau tak silap saya ialah 3.81%. Dan berbanding dengan MGS 10 tahun ni adalah 2.7%. 2%. Menteri, saya cuma dapat penjelasan. Adakah Menteri akan consider a second option, iaitu memberi bond, membiarkan Kerajaan Negeri Pulau Pinang
mendapatkan bond daripada pasaran Malaysia, ya. Kerana ada satu option lagi adalah yang dituliskan surat kepada Menteri Kewangan supaya meminta kelulusan untuk terbitkan bond, to raise fund locally. Jadi adakah Menteri juga boleh pertimbangkan itu atau apa pendirian kementerian? Terima kasih. Terima kasih, Mai Maru. Sila. Seperti yang disebut tadi, kita akan berbincang dengan EPU, tetapi kos itu adalah penting, the financing cost, kerana ADB cost for financing adalah tinggi pada polisi ini. Yang Berhormat, Ya, saya terakhir, itu kita terpulang kepada pihak kementerian untuk menentukan jenis ataupun skim pinjaman mana yang paling lumayan atau paling munasabah kepada negara. Tapi sekiranya pihak kerajaan persekutuan rasa tidak boleh keluarkan wang atau dana secara terus, maka jaminan kepada pinjaman yang dibuat atau diterima daripada kerajaan negeri boleh dipertimbangkan. Yang penting ialah perkara ini tidak ditutup, masih dalam pertimbangan. Kalau begitu saya ucapkan terima kasih. Ya. Cuma saya nak betulkan tadi, saya tidak menarik balik apa-apa jaminan. I didn't say, I just saying that this is based on the press reports. Okay. Baik, terima kasih. Terima kasih. Saya nak jawab YB Pontian. YB Pontian ada banyak soalan juga tadi. Pertamanya, pejabat World Bank Group di KL. Apakah faedah dan peranan World Bank Group ini di Malaysia? Apakah implikasi kewangan kerajaan untuk pejabat ini? Mesyuarat Majlis Ekonomi pada 29 Oktober 2012 telah mencadangkan penubuhan pejabat World Bank Group di Malaysia. Mesyuarat berkenaan telah memutuskan supaya Kementerian Kewangan bersama Bank Negara Malaysia menerajui inisiatif ini. Susulan daripada keputusan tersebut, Kementerian Kewangan telah mengadakan beberapa siri mesyuarat dan rundingan bersama UPE, Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Luar Negeri, Jabatan Program Negara, AGC, Bank Negara Malaysia dan AGC berkaitan dengan wakil WBG bagi membincangkan butiran terperinci penubuhan pejabat tersebut. Pejabat WBG atau World Banking Group di Malaysia ini akan berfungsi sebagai hub yang akan menempatkan pakar-pakar tempatan dan WBG bagi menjalankan penyelidikan berkaitan dasar pembangunan, menambah baik petunjuk global termasuk mengenai World Bank Doing Business Survey dan menyediakan bantuan teknikal dalam bidang yang terpilih terutamanya dalam negara berpendapatan rendah dan negara berpendapatan sederhana. Pejabat ini juga akan memperkukuhkan hubungan kerjasama sedia ada di antara Malaysia dan WBG dalam pelbagai bidang ke arah membantu Malaysia mencapai status negara maju dan berpendapatan tinggi. Selain itu, penubuhan pejabat ini juga akan memperkukuh komitmen negara terhadap inisiatif kerjasama Selatan-Selatan serta perkongsian pengetahuan dan pengalaman. Program kerja WBG ini akan tertumpu kepada bidang utama pembangunan ekonomi di mana Malaysia mempunyai pengalaman dan kepakaran yang luas yang boleh dikongsi bersama dengan negara membangun di rantau Asia. Soalan seterusnya daripada Pontian ni suntikan modal. Ada beberapa yang lain bertanya mengenai suntikan modal. Suntikan modal dari secara perinciannya, pertamanya di YB Kubang Pasu bertanya tadi, GovCo, yes, pertamanya GovCo, 1.76 bilion ringgit. Ini adalah pembayaran prinsipal dan kupon bagi terbitan sukuk di bawah program Islamic Medium Term Note. Keduanya ialah prasarana Malaysia Berhad, 1.5 bilion ringgit. Ini pembayaran prinsipal yang akan matang pada tahun 2021, 2022 dan bayaran kupon pada tahun 2020 hingga 2022. Ketiga ialah pengurusan aset air Berhad. Ini suntikan dana modal tambahan TAP sebanyak 490 juta dalam masa 5 tahun yang telah bermula 2016. Dan jambatan kedua sedia Berhad ini memenuhi obligasi ini sebanyak 330 juta untuk memenuhi obligasi JKSB membayar balik sebahagian faedah pinjaman sukuk dan pinjaman daripada China Exim Bank bagi tahun 2020 yang dijamin oleh kerajaan bagi pelaksanaan projek pembinaan jambatan kedua Pulau Pinang. Dana infra nasional ialah 3.732 bilion ringgit. Ini nak melaksanakan pembinaan MRT laluan 1 juga MRT laluan 2. Dan keduanya ialah melaksanakan projek Lebuh Raya Pen Borneo. Ketiganya lah satu Malaysia Development Bank, 1MDB lah. 1MDB 842,280,000. Ini adalah bantuan kewangan kepada 1MDB bagi menampung perbelanjaan operasi dan pembayaran pinjaman. Bantuan kewangan kepada 1MDB bagi menampung perbelanjaan operasi dan pembayaran pinjaman lah. Lagi satunya lah SSER, Suria Strategic Energy Resources dan Berhad. Ini bantuan kewangan kepada SSER bagi menampung perbelanjaan operasi dan pembayaran pinjaman. Ini sebanyak 675,750,000 ringgit. Lagi satu ialah urus harta jemaah sedia Berhad, 1.5 bilion ringgit.
Ini terbitan sukuk unsecured zero coupon sebanyak 10 bilion ringgit oleh UJSB yang dilanggan sepenuhnya oleh Lembaga Tabung Haji untuk tempoh 7 tahun mulai tahun 2018. Ini Bolehkah kita dapat itu skim penyelesaian dengan Goldman Sachs seperti yang saya sebut berkaitan dengan 1MDB ini? Bolehkah ia diumumkan supaya kita tahu secara terperinci isi kandungan penyelesaian tersebut? Kerana disebut sebelum ini bahawa ia dirahsiakan. Dan saya rasa ia harus diberikan secara telus. Dan lagi satu berkaitan dengan MAS. Tadi telah sebut berkaitan dengan MAS. Saya tak mahu sebut tentang MAS. Saya hanya tanya apakah perancangan untuk syarikat penerbangan lain seperti AirAsia, seperti mana yang juga pernah disentuh sebelum ini. Terima kasih. Menteri. Menteri, bagian bertanya itu maka saya Saya nak tanya yang saya tanyakan ialah Pak Buntar sekejap ya. Daripada 13.6 bilion yang diperuntukkan untuk pelbagai suntikan modal itu, saya kira perkara yang kita ingin tahu ialah pulangan daripada itu. Adakah antara perkara itu boleh dikira pulangannya? Katalah 13 bilion belanja tapi dapat 20 bilion. Jadi tidaklah jadi masalah. Terima kasih. mungkin saya jawab soalan Bagan dulu. Bagan, kita akan semak dengan AGC lah mengenai soalan yang dibangkitkan. YB Pontian, kalau lihat senarai, ya, AirAsia itu sebuah syarikat persendirian. Tak ada suntikan dana daripada kerajaan, tidak ada. Tak ada. Tidak ada. Ya, YB Pontian, jadi saya tengah bagi senarai ini. Jadi kalau kita lihat senarai-senarai syarikat yang diperuntukkan dalam secara perincian P10 sebagai suntikan modal, ada yang akan mendapat pulangan dan ada yang akan tidak dapat mendapat pulangan pada masa pendek. Kerana saya bagi contohlah macam Prasarana Malaysia Berhad ini adalah satu program jangka masa panjang yang akan mengambil masa yang panjang untuk mendapat pulangan kepada negara kita, dan juga dana infra nasional dan juga urus harta jemaah Sdn Berhad, di mana ini adalah untuk menolong tabung haji semasa distrukturkan pada masa itu. Menteri. Tuan Sukir. Ya, Tuan Menteri. Yang Berhormat Menteri nak. Okey, saya nak tanya UJSB, ini penting ya. Menteri. Menteri. UJSB. Okey, terima kasih. Setakat ini kita tahu bahawa UJSB itu adalah syarikat bertujuan khas di mana kita telah memindahkan aset-aset yang sakit kepada UJSB untuk dipulihkan dan sebagainya. Sekarang ini UJSB ada tak harta yang telah dipindahkan itu kepada UJSB sebagai yang dikatakan diterbitkan sukuk itu untuk tabung haji? Ada tak apa-apa harta sakit yang dipindahkan itu telah dijual? Sebab mereka tak faham mengaitkan antara tabung haji dengan UJSB, sedangkan bila kita pindahkan kepada UJSB, tabung haji telah selesai dari segi urusan untuk menyelesaikan defisit, gap antara aset dengan liability. Jadi saya mohon Menteri memberi penjelasan yang tuntas di dalam Dewan ini supaya tidak ada mana-mana pihak masih lagi memainkan isu tabung haji dijual dan sebagainya. Mohon penjelasan. YB Menteri, masa telah tepat pukul 4. Sebenarnya kita semua telah menerima usul mesyuarat hari ini ditangguhkan pukul 4, tetapi saya boleh gunakan peraturan 12.3, maksimum another 15 more minit. Jadi saya minta Menteri untuk mengulung dan untuk teruskan. Baik. Berapa minit lagi? Fungsi minta sikit fungsi. Menteri. Hukuman palsu, ya. Fungsi saya dah Kalau kita tahu dalam kes SSER, tak ada satu pipe pun yang telah diletakkan. Pipe pun kita tak kelihatan ada di mana dan sebagainya. Tidak adakah tindakan daripada pihak kerajaan untuk memastikan bahawa kita tak berbelanja sesuatu yang sebenarnya tak pernah berlaku pun dalam negara kita tentang SSER. Terima kasih. Okay. Menteri, saya berikan 5 minit untuk terus mengulung. Menteri. Kulai. Menteri, boleh Kulai tanya satu soalan? Boleh saya jawab? Saya jawab satu soalan mengenai UJSB dan saya akan belum. Terima kasih.
Jadi nilai aset yang dipindahkan ataupun berapakah aset yang telah dijual lah, itu soalannya ya, oleh UJSB. Ini soalan saya jawab dan saya akan menggulung lepas ni Datuk Ibu Ketua. Syarikat SPMB tu. Sejak Mac 2020 hingga Oktober 2020, UJSB telah menjual saham-saham tersenarai dengan menilai 2.623.1 juta ataupun 2.6 bilion lah. Telah melabur semula hasil tunai yang diraih dengan pembelian saham-saham tersenarai sebanyak 2.3 bilion ringgit dan baki dana disimpan untuk kegunaan pelaburan susulan. Penjualan dan pembelian saham-saham tersenarai ini selaras dengan polisi pelaburan yang mampan dan menyeluruh bagi menambah baik portfolio equity UJSB. Ya, jadi nak bagi contoh ni, UJSB telah membeli saham dua syarikat tertentu dengan kos 77 juta ringgit dan kadar semasa pegangan termasuk keuntungan yang telah direalisasikan ialah 197.4 juta ringgit, memberi pulangan sebanyak 120.4 juta ringgit kepada UJSB dalam tempoh hanya 3 bulan. Di samping itu, UJSB juga telah menjalankan proses penjualan secara tender terbuka yang diiklankan di akhbar pada bulan Disember 2019 untuk aset portfolio hartanah. Aset yang terlibat merangkumi 19 daripada 29 aset hartanah yang diambil alih oleh UJSB. 19 aset tersebut terdiri daripada hartanah rumah kedai pejabat yang kebanyakannya usang dan tidak diselenggara dengan baik dan lot tanah kosong yang bersaiz kecil yang sukar dibangunkan. Daripada 19 aset hartanah tersebut, hanya satu aset berjaya dijual, iaitu sebidang tanah kosong yang terletak di Segamat, Johor yang mempunyai nilai pasaran RM900,000. UJSB telah berjaya menjualnya pada harga RM920,000. Itulah hanya satu aset yang telah dijual. Terima kasih. Syarikat Menteri, SPMB satu soalan Menteri. Terima kasih terima kasih. Ya. Ahli yang berhormat, masa tidak mengizinkan.